Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'in a'udzubika min syarri ma sana'tu mulaka bi ni'matika la yawabu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi sekali kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis munajat umat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan, ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita benar-benar utilize, untuk benar-benar kita memanfaatkan anugerah masa ini dengan kita nak mengisi sebanyak boleh perkara-perkara yang mendapat perhatian Allah SWT. Hidup kita ni jemaah sekalian adalah untuk tujuan untuk meraih perhatian Allah. Kita nak dilihat istimewa di sisi Allah. Kita nak dimuliakan oleh Allah. Sebab tu orang kata apa? Pada manusia ini tiada kemuliaan. Manusia tak mampu nak berikan kemuliaan, walaupun kita kena muliakan, ikram pada satu perkara yang padanya ada kemuliaan di sisi Allah. Sebagai contoh, mak ayah kita muliakan. Suami, guru-guru dengan gelaran-gelaran yang bagus kan. Kadang-kadang kita pun tak nak dipanggil dengan gelaran-gelaran. Kadang-kadang pun orang kekok kan. Macam di apa nama untuk program di Melaka nanti kan. Mana wajah Tika ada dah. Alhamdulillah, dan semua tim lah. Jemaah peringkat awal ada tulis poster. Saya minta edit balik. Tuan guru tak payahlah bubuh. Saya ni kadang orang kekok nak bagi tuan haji lah, tuan guru lah, apalah, tak payah. Cuma bila kita letakkan panggilan tu, sebenarnya kita lah letakkan level mana kedudukan yang kita nak letakkan ilmu tu kan? Macam guru saya lah bila kita berikan kemuliaan, kita ikramkan. Maksud kita ada adab, sebenarnya itu saja. Tapi kita kita letakkan kita tahu nak ikram. Sebab ada setengah jemaah kadang kekok kan. Dia ni siapa nak panggil tunggu ke, nak panggil tuan haji ke, nak panggil tak payahlah. Sebab kemuliaan tu tiada di sisi manusia, itu saja. Dan kadang kita ikramkan seorang tu, tapi ada sisi lain mengatakan keburukan orang tu. Itulah manusia. Kita ada dua side baik dan side buruk.
Ada satu sisi melihat side baik kita, ada satu sisi melihat side buruk kita. Tapi apapun di sisi Allah itu utamanya mas sekalian. Allah Maha mengetahui dalam dan luar kita, zahir dan batin kita. Jadi panggilan tu tak jadi masalah lah. Cuma apabila kita terang-berderang Haji Asyad, itulah setting lampu terang. Jangan tertipu mata ulu gurur. Mata ulu gurur. Jadi panggilan untuk itu kita muliakan, dan bagi kita yang menerima panggilan itu, kemuliaan itu, kita kena kembalikan kepada Allah Ta'ala. Atau lebih kurang atau lebih baik tak payah pakailah. Itu je. Saya memang secara peribadi lah pagi-pagi tu kan, saya tu kata saya bas balik letak haji pun tak payah lah. Nak bagi haji pun tak payah. Saya tapi yang lain kita raikan. Kalau kita nak panggil orang, kita raikan. Sebab kami menghormati seorang guru, alhamdulillah. Ya, guru tu lah. Tak apalah. Cuma saya sentiasa akan remind diri kita. Saya remind, itu saja. Sebab ada orang kekok, ada orang panggil itu, ada orang ni, dia kekok kan. Tapi untuk jemaah sekalian, sebenarnya panggilan itulah kembali kepada diri sendiri sebenarnya. Sejauh mana kita memuliakan satu perkara tu. Walaupun satu sisi kita kekok nak muliakan, tapi tak ada masalah untuk kita muliakan orang. Tak ada masalah untuk muliakan orang, terutamanya yang ada kedudukan. Contoh, mak ayah kita sudah pasti, suami sudah pasti, tukang bawa ilmu. Ilmu tu yang buatkan dia mulia. Jadi kita muliakan ilmu tu sebenarnya. Kita muliakan ilmu tu. Walaupun batang tubuh badan ni tak layak nak bawa ilmu tu, tapi kerana ilmu itu tinggi di sisi Allah, maka kita muliakan ilmu tu. Sebenarnya apa yang kita panggil tu berbalik pada siapa yang menyebutnya. Dia kalau menyebut perkara yang baik, maka kebaikan tu balik pada dia. Kalau dia memuliakan seseorang itu dengan kemuliaan yang baik, dia kena jelas kenapa panggil satu perkara tu. Kerana kita nak meletakkan apa yang kita dapat tu membawa sepatu kemuliaan yang besar. Betul. Sebab tu kadang memang guru saya panggil tuan guru. Betul. Sebab saya dapat ilmu tu. Saya rasa. Dan bila kita berubah jadi lebih baik. Kita tak tengok peribadi ya satu, tapi kita faham ilmu tu bukan senang nak dapat pada setengah orang. Jadi Allah pilih dia untuk dapat ilmu tu, maksudnya itulah kemuliaan bagi diri dia. Allah muliakan dia dengan ilmu tu. Dan dia pula praktis. Orang kalau tak suka ni biasalah, dia akan menyerang lah. Dia akan menyerang individu, dia akan menyerang peribadi. Dan kita pun bila nak muliakan, kita dah 50-50 kan. Takkan nak muliakan pula, ada orang cakap buruk pula, ada orang kata baik. Padahal bukan ikut orang, ikut apa yang Allah berikan. Ikut Allah, apa yang Allah berikan pada kita, dan apa kesan yang kita dapat dalam hidup kita. Kan? Jadi sebenarnya mahnya kata itu perkara yang mesti kita letakkan kedudukan ilmu tinggilah. Allah angkat darjat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wa utul ilma darajat. Jadi alhamdulillah bagi yang meraihkan dengan panggilan-panggilan itu. Jadi alhamdulillah, silakanlah. Tapi secara peribadi saya dah remind awal-awal lah. Dan saya akan remind setiap masa lah. Itu saja. Sebab memang ada orang dia dia anggap biasalah kan. Dia ikut level. Sebab tu ada orang yang mana yang muliakan dia panggil tuan guru, ada orang dia panggil ustaz je, ada orang dia panggil bro pun ada. Ikut level dia nak memuliakan. Tapi jangan kita minta kemuliaan. Kita takkan minta. Sebab tu kita tak hiraukan pun panggilan tu. Tak hiraukan. Cuma macam berbalik pada isunya, bagaimana kita meletakkan satu perkara itu, apatah lagi pada perkara itu ada perkara yang Allah muliakan. Kita angkatlah kemuliaan itu. Cuma ayah kita angkat tinggi-tinggi, mak ayah kita. Suami kita angkat tinggi-tinggi. Ilmu yang ada yang menyebabkan kita boleh tahu kehidupan, kan? You panggil dia, masa orang angkat lagi, you panggil dia kenapa macam itu? Sebab saya belajar kehidupan. Ilmu tu saya tak dapat lain. Walaupun lah dia cakap A, cakap B, orang kata macam-macam, lah orang tak dapat apa yang dia nak, dia macam-macam lah dia cakap kan. Tapi bila kita dah dapat benda tu, kita nak appreciate. Sebab
Kita merasai wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kita merasai kebaikan yang Allah bagi kat kita. Jadi kita nak berbuat baik kepada perkara yang telah memberikan kebaikan pada kita. Kebaikan pada kita. Jadi kita pun nak berikan balik kebaikan itu. Itu cara dia, jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik. Tadi saya ada baca soalan kat Titi tadi, menyamakan manusia dengan binatang. Komen gitu. Manusia ini sudah pasti kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Takkan boleh kita samakan dengan binatang. Tak boleh lah. Namun apa yang dimasukkan sama itu malah bukan sama, lebih teruk daripada itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Dan kemudian dia akan menjadi serendah-rendahkannya. Bukan sama dah, lebih rendah daripada binatang. Apa ciri yang lebih rendah pada binatang? Yang lebih rendah pada binatang, yang ada padanya Allah bagi hati tidak mahu memahami. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kata apa, demi sungguhnya kami akan penuhkan neraka jahanam di kalangan jin dan manusia yang ada padanya hati tidak mahu memahami. Hati tidak mahu memahami. Ada mata tidak mahu melihat, yakni melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada telinga tidak mahu mendengar tentang ayat-ayat Allah. Itu ulaikal an'am. Allah kata an'am tau, bukan hayawan. Hayawan ini ya haiwan lah, yang orang kata apa, yang melata atas muka bumi ini, hayawan. Kalau an'am yang berkaki empat, yang diternak, ulaikal an'am balhum adall, bahkan lebih sesat. Lebih sesat, maknanya dia tak sama dengan binatang, malah lebih sesat lagi, lebih teruk lagi daripada binatang. Tu dia, tu kedudukan dia. Ulaikal an'am balhum adall. Jadi hati-hati. 3 panca indera anggota yang ada pada diri ni, kalau kita tak gunakan untuk Allah, dia ni ada hati tak nak memahami, ada telinga tidak mahu mendengar, ada mata tidak mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mendengar ayat-ayat Allah, merasai kekuasaan Allah. Ulaikal an'am, itulah ibarat binatang, bahkan lebih sesat. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah bersihkan hati kita, Allah buka hati kita daripada segala perkara-perkara zulumat, Allah bersihkan hati kita daripada perkara-perkara mazmumah, dan Allah buka mata hati kita. Allah matibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Wa nuril absar, Allah bagi penglihatan pada mata hati. Bila mata hati cerah, mata kepala pun sebenarnya cerah dia tengok kebaikan. Wallahu alam. Khair. Jemaah sekalian, jom kita terus dengan munajat umat bi qiraati suratul Fatihah 14 riwayat, 7 qiraat. Insya-Allah fi kulli hajat. Insya-Allah fi kulli hajat. Jadi boleh sediakanlah bagi yang ada ruqyah, yang nak ruqyah sediakan air insya-Allah, atau menggunakan pakai air yang sedia ada, buka penutupnya. InsyaAllah jemaah sekalian, kita mohon kepada Allah Ta'ala melalui dengan amalan munajat umat ini, dengan kita melazimi dengan biqiraati suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat, yang mana ni sanadnya dapat daripada Sahibul Fadilah Datuk Syekh Salihuddin Umar Qari. Ada doa khususnya jemaah sekalian, doa khususnya, ambil peluang sama-sama kita berdoa dengannya. Alhamdulillah. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita insya-Allah. Baik, kita mulakan. Istighfar 3 kali dan kita terus dengan bacaan suratul Fatihah insya-Allah.
Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Golden free. Lepas munajat umat ni saya jawab apa tu jadi maksudnya budaya wanita sangat dahsyat. Kita sesama munajat umat dulu, kemudian kita akan jawab soalan insya-Allah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا ما إسلام يا الله خصوصا فلسطين غزة يمن في كل مكان في كل زمان يا الله يا أرحم الراحمين. نسألك أن يا الله fi kulli haja ya Rabb, khususan pada semua jemaah yang ada pada malamnya. Qabulkan segala hajat kami ya Allah, permudahkan segala usaha dan akhirat kami ya Allah. Ya Rahman Ya Hayy. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب في كل حاجة يا الله يا أرحم الراحمين يا حي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, jemaah yang muliakan Ta'ala, syukur pada Allah. Saya sudah mengajak umat kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita azam kita untuk istiqamah, kita latih diri jemaah sekalian untuk kita isi setiap malam kita dengan zikiratul suratul Fatihah jemaah sekalian. Baik, sebelum saya jawab soalan tadi, apa yang fitnah bahayanya perempuan ni, saya tadi sampai baca Fatihah teringat tentang panggilan tadi jemaah sekalian. Setakatnya Allah takdirkan saya jumpa guru saya dengan panggilan ni, kita pun tak expect, tapi nak menunjukkan bahawasanya bila kita memanggil, itulah level kita. Itulah level kita. Level maksud apa? Level kedudukan orang itu, bagaimana dia nak ikrar, nak muliakan. Kalau dia ada kemuliaan, dia boleh memuliakan. Itulah tuan-tuan guru semua. Sebagai contoh yang kita duk kaji sifat 20 karya akidah, Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Nekwan. Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri Nekwan. Beliau ketika nak promote
promote tentang pengajian sifat 20 ni Mas Kian dari awal. Sekarang dah siri ke-19 dah. Saya tak sangka, saya sangat terkejut. Acknowledgement yang diberikan, Tuan Guru dia panggil saya. Itu satu doa, Masya Allah, saya kata Allahu Akbar. Terkejut lah saya Allahu Akbar. Tapi itu sebenarnya kemuliaan tu merujuk pada beliau. Sebab tu setakat ni saya panggil tu Tuan Guru yang panggil. Yang panggil Tuan Guru. Dahsyat. Lepas tu Tuan Guru Datuk Salahuddin Omar Qari pun dia panggil ya Syekh, ya Syekhul Kabir katanya. Tuan Guru ni. Dia Tuan Guru katanya. Kita dengar Allah. Ya Rabb. Kita ni macam Tuan Guru Dr. Lewat Syukri. Ni betul tak terlintas ni sebab saya nak standardiskan lah. Biar ni masa untuk saya bercakap lah kepada yang nak panggil kan. Dia bukan sebab panggil tu sebab dia tak nak panggil, ada nak panggil Allah. Kan? Ada nak yelah kan. Tapi saya nak bagi tahu kenapa. Akhirnya kita stand. Kita panggil dia bukan kerana kita tak suka kita dia ni tanpa ada gelaran tak sepatut layak tak. Dia kena melabelkan keadaan hati kita nak memuliakan. Memang betul. Bila saya recall balik, iyalah. Yang panggil ni semua Tuan Guru. Yang panggil. Tuan Guru tu ni Muhammad Syukri. Beliau panggil. Beliau share kan Tuan Guru. Saya kata Allah. Kita malu kan. Kita malu. Datuk Salahuddin Omar Qari. Tuan Guru juga. Saya sekali tu ada WhatsApp dengan Datuk Samsuri. Tuan Guru Datuk Samsuri. Beliau reply Tuan Guru juga. Allahu Akbar. Kita ya Rabb. Jadi Masya Allah. Sebab tu sebab apa? Sebab kita tak nak nanti ada yang jemaah-jemaah panggil ialah panggil ustaz je, panggil haji. Ada jemaah panggil Tuan Guru. Jangan kita tak nak yang panggil biasa tu anggap apa ni panggil ustaz ni biasa je. Kenapa siapa nak panggil Tuan Guru ni? Dia label biasa je. Saya nak standardkan. Ini isu ni saya highlightkan sebab kat poster tu. Sebab bila saya tengok tak payahlah. Jadi saya ambil pertengahan. Siapa yang panggil maksudnya kalau tulisan sendiri okeylah sebab personal sebab dia adalah reflect diri sendiri. Itu je. Dia tak reflect saya. Ni saya bagi tahu. Ni saya bagi tahu keadaan dia. Sebab dia kan kalau standard kan standard kan. Sebab dia ada beberapa versi. Yang ni Tuan Haji, yang ni Ustaz, yang ni Tuan Guru kan ada versi banyak kan. Tuan Haji tu, Tuan Guru. Saya baca pun jelah. Saya nak tengok yang bro. Kalau panggil bro, saya layan juga, tak masalah. Tapi yang saya dapat panggilan tu daripada Tuan-Tuan Guru saya. Beliau sini panggil. Saya pun di situ saya buat satu kesimpulan. Kemuliaan itu adalah berbalik pada dirinya. Lainlah kalau saya sendiri yang meletakkan. Tak. Saya tak. Saya buat disclaimer kat situ. Bukan sendiri. Sebab kena diingatkan sebab mungkin ada yang tak panggil, ada panggil. Jangan ingat saya suka. Sebab tu saya biarkan, tak tegur. Dah tak saya tegur. Saya tegur. Ya saya faham Puan Haji Atikah. Itu untuk amalan saya. Saya remind, bukan kita shock kan. Ni kan boleh tulis kat poster kan. Dia saya kan nak saya kena monitor bagus. Mana yang buat program apa dia akan refer saya. Betul. Itu betul. Ustaz betul tak ni? Ya. Sebab kita yang merelakan panggilan tu. Jadi saya kata tak payah. Buang. Tu Tuan Guru tu tak payah. Tu kalau nak pakai sendiri. Panggil Ustaz cukup dah. Fadil dah. Sudah itu je. Even kau tak nak panggil pun tak ada masalah. Tapi itu reflect diri sendiri lah. Masing-masing lah. Reflect masing-masing. Macam Tuan Guru panggil. Tuan Guru Dr. Lewat Syukri Nek Wan panggil. Tuan Guru Datuk Salahuddin Omar Qari panggil. Tuan Guru Datuk Datuk Syukri pun panggil. Jadi dia reflect kepada individu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Ya benar tu Tuan Syed Yusof. Sebab tu dalam hal ni saya ambil tanggungjawab tu terus untuk saya neutralkan balik benda tu.
Dan saya nak levelkan balik sebab bila kita dah lama kan, dah lama. Jadi saya nak remind, dan bagi yang panggil tuan guru tu, anda tak keseorangan pun, anda untuk diri sendiri. Kita nak muliakan supaya ilmu tu datang. Itu je. Dan tuan-tuan guru pun panggil, Dr. Nek Omar Syukri panggil kan, Ustaz Samsuri, Datuk Samsuri panggil, Syukri Mufti pun panggil. Panggilan ni lah, walaupun tak secara umum, tapi personal. Tapi nak beritahu, itulah level hati, itulah orang faqih. Yang tahu kan, dia doa kan. Datuk Salahuddin Omar Qari pun panggil. Macam itu. Bukanlah kerana kita pakar pun. Ingat, panggilan itu bukanlah kita nak claim kita pakar ke apa ke, tidak. Itu adalah untuk pertama reflect kepada orang yang panggil. Itu kena faham. Di FB ada Tuan Syarif. Okey, baik, jawab sebelum kita tutup. Kenapa wanita ni fitnah? Ada hadis Nabi SAW, mafhum hadis, fattaqun nisa wattaqud dunya. Wattaqud dunya fattaqun nisa. Saya punya nota tu mana supaya saya boleh baca matan kan. Tak apalah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Mafhum hadis. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Baik. Perbincangan ni panjang, saya ringkaskan. Bila sebut fitnah, fitnah ni adalah cobaan. Kenapa? Kenapa ianya di kategori sama fitnah? Isu ni sehinggakan saya pernah dipanggil kan. Saya di argue kenapa bagi tahu wanita tu fitnah, harta tu fitnah, kata. Dan memang hadis Nabi SAW kata fitnah. Okey. Cobaan. Okay. Baik, cobaan ni bermaksud dia ada dua perbincangan. Adakah cobaan wanita daripada wanita, semua wanita? Itu persoalan. Ataupun wanita yang nanti akan menjadi pendamping kita, orang lelaki, iaitu isteri kita. Okey, dua-dua ada. Baik. Jadi yang pertama, pada wanita itu dikaitkan dengan cobaan untuk lelaki. Ya, padanya ada kedudukan. Cobaan tu ada kedudukan. Bila sebut fitnah tu, fitnah dan cobaan, dia ada dua. Bisyarri wal khair, keburukan dan kebaikan. Dua-dua ada. Okay. Yang menjadi isu adalah sekarang ni adalah kepada wanita yang mana cobaan bagi orang lelaki adalah kerana, kalau dilihat pada satu sisi, saya tentang susun perkataan ni sebab saya nak kaitkan dengan kisah Nabi Adam AS. Benda yang kita suka, orang lelaki, benda yang kita suka. Jadi bila perkara kita suka ni, dia akan membawa kepada perkara yang boleh menyebabkan yang kita suka itu akan menyebabkan membelakangkan apa yang Allah suka. Tu contoh larangan, wala taqrabah hadhihi syajarah. Ini Allah rakam kisah Nabi Adam AS, diuji dengan suka dan pada isterinya. Sebab tu bila sebut hati-hati ni, fattaqun nisa ni, wattaqun nisa fattaqud dunya, hati-hati jangan sampai apa yang kita suka take over apa yang Allah murka. Apa yang kita suka jangan take over apa yang Allah murka. Jadi contoh dalam perkahwinan, apa yang perkara paling Allah murka adalah la tusyrik billah, paling Allah murka. Jangan menyekutukan Allah. Okey. Jadi cobaan bagi orang lelaki apabila nanti bila melihat wanita ini menyebabkan pelbagai perkara
yang akan berubah dalam hidup dia. Sehingga lupa bahawasanya Allah SWT itulah yang berhak untuk dilihat sebagai yang utama. Jadi dia akan menyekutukan tanpa sedar. Contoh kasih sayang. Kasih sayang ini adalah sumbernya pada Allah. Kita menyayangi isteri kita bukan untuk disayangi. Bukan untuk nak disayangi oleh isteri kita. Bukan sebab dia nak sayang kita. Tidak. Dan kita buat itu kerana adalah kasih sayang Allah. Menyayangi isteri kita. Jadi cubaan yang datang nanti adalah kita ada meraih perhatian makhluk itu. Itu cubaan. Sebab kita nak dilihat, disayangi oleh makhluk. Walhal kita kena menyayangi makhluk, disayangi oleh Allah. Menyayangi isteri, disayangi Allah. Menyayangi suami, disayangi Allah. Itu cubaan. Ni saya fokuskan cubaan pada perbincangan akidah, tauhid. Dia banyak, dia punya list tu nanti insyaAllah ada masa besok kita sambung nanti. Besok cerita pasal cubaan fitnah. Since memandangkan ada soalan tu kan, bagus untuk saya bawakan balik isu ni. Kalau nak disayangi itu dari Allah. Disayangi Allah. Wa imma isteri kah, suami kah, dua-duanya adalah tujuannya nak disayangi Allah. Okay. Jadi perbuatan yang kita nak lakukan adalah untuk disayangi Allah. Lalu kalau nak disayangi Allah, maka menyayangilah hamba-hamba Allah. Yang mana sebagai contoh surah Al-Qasas 77 kuliah maghrib tadi. Kuliah maghrib tadi kan, wa ahsin kama ahsanallahu ilai. Berbuat baiklah kepada hamba-hambaku sebagaimana Allah yang berbuat baik kepada kita. Jadi ini cubaan. Allah nak cuba datangkan isteri yang baik, isteri yang bagus. Oh, dialah satu-satunya isteri yang ada. Aku tak nampak yang lain dah. Dialah, aku tak boleh lah. Ada setengah satu sisi macam tu. Ada satu sisi pula Allah uji dengan isteri yang buruk perangai. Dah nampak mencari-cari kasih sayang, nak disayangi. Itu kan datang pasal 2, pasal 3, diam-diam tu kusangkakan 2, rupa-rupanya 3. Hati-hati, kalau yang baik pun berhati-hati, yang buruk pun berhati-hati. Kalau yang buruk, itu teruslah menyayangi isteri kita. Jangan dikomplain, jangan dikondem, jangan diremehkan. Ada setengah-setengah itu diremehkan. Kamu. Kamu apa tahu? Kamu apa tahu? Dia dah sudah tahu hati. Nampak tidak? Dan ini cabaran besar bagi seorang lelaki. Untuk meletakkan cinta, kasih itu hanya pada Allah, lalu dia menyayangi kerana Allah. Baru datang. Begitu juga dengan isteri, cabaran dia nak meletakkan cinta dan kasih hanya pada Allah, lalu menyayangi suaminya kerana Allah. Atau dalam bahasa mudah, menyayangi sampai disayangi Allah. Suami jangan sampai dayu kalau dia membiarkan isteri merasai dirinya pertama dari sungguhlah Allah pertama dan terakhir. Ya, taib. Ya. Kenapa dia boleh rasa yang pertama dan terakhir? Kerana kita, manusia ni ada satu sifat ni mas sekalian. Wanita ni, dia ada satu sifat yang dia meletakkan diri itu, dia perhiasan. Nabi nisbahkan wanita ni perhiasan. Bila perhiasan, dia nakkan keistimewaan. Kan perhiasan kan? Jadi, sama. Lelaki pun sama. Dia nak dinisbahkan lelaki itu sebagai qawam, pemimpin. Bila pemimpin, dia nakkan pula perhatian, dia nakkan kekuasaan. Jadi bila salah bawa perkara itu menyebabkan hancur. Betul ke Ustaz, tak boleh salahkan suami semata-mata sebab wanita juga dididik dari familinya? Tengok, dia ni golden free. Dia ni kita letak tepi menyalahkan. Dalam konteks ini kita jangan letakkan jangan diletakkan menyalahkan. Tapi memang ini yang berlaku. Kerana keburukan isteri menyalahkan suami. Suami tak pandai didik. Atau menyalahkan mak ayah kerana tak pandai didik. Okay.
Dalam kita nak hidup ni, kita tak akan jumpa penyelesaian kalau kita bermain dengan salah menyalahkan. Dia tak akan jumpa. Maka ikutlah Tariq Nubuah. Ikutlah Nabi Adam AS. Bagaimana caranya? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu lebih dekat dengan Allah daripada kita menyalah. Itu menjauhkan kita pada Allah Ta'ala. Sebab tu pintu kepada taubat, pintu untuk dekat pada Allah itu adalah taubat. Jadi jangan letakkan menyalah. Berbanyak tadi perhatian. Jadi perhatian ni perhiasan. Dia perhiasan. Dia nakkan perhatian. Dia nakkan keistimewaan. Itu yang kata pertama terakhir tu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini dia rasa dia boleh dapat perfect. Wanita kan bila dia didatangi, ni saya nak fokus pada isteri yang pertama dan first marriage. Saya fokus kepada first marriage dulu first marriage. Bila perkahwinan pertama dan kalaupun dia second atau third marriage, dia buat perangai yang pertama pun sama juga. Bila yang pertama, okey, sebelum ni dia tak jumpa siapa-siapa lagi ni. Dia tak jumpa kan. Lelaki pun tak jumpa siapa, perempuan pun tak jumpa siapa. Jadi bila dia first match tu, first marriage dan first match, dan di situlah dia rasa dia teristimewa. Kerana engkaulah yang teristimewa. Okey. Yang suami, yang si lelaki pun berusaha try so hard untuk meletakkan isinya teristimewa. Dengan buktinya adalah tiada yang lain. Aku butakan mataku daripada wanita yang lain. Bila macam tu, dia akan merasa dirinya istimewa. Sebab apa? Sebab apa dia rasa istimewa? Sebab dia diistimewakan dengan kedudukan. Best man win. Dalam ramai lelaki-lelaki, dia je yang dapat tackle aku. Best man win. Nak pula ada pasangan secocok, merpati dua sejoli. Dia elemen ni cobaan, ni fitnah ni. Cobaan yang menyebabkan kedudukan teristimewa, mulia itu pada makhluk. Hati-hati. Walhal mulia itu apabila Allah angkat kemuliaan itu. Allah berikan kemuliaan. Taksis. Tak perlu mencari pengkhususan. Kita jadi orang lemen pun tak apa, orang biasa. Tapi di sisi Allah dia bukan biasa-biasa. Itu sebaiknya. Jadi wanita solehah itu adalah bukan wanita yang meraih perhatian. Bukan nak diberikan perhatian. Ataupun nak dimuliakan dengan kebenaran, kedudukan. Wanita solehah itu dimuliakan kerana ketaatan. Taat. Dari awal, dari asal dia pun dididik untuk taat. Apa taat? Rela. Taat ni lega. Rela. Lega. Dia tidak ada konfront. Dia tidak ada menentang. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Begitu. Kalau wanita dimuliakan rasa kerana dialah yang nombor satu, ambillah. Okey, sekarang ni kita kait pula dengan sambung sikit ni. Dia ada isteri, kemudian cobaan wanita lain, perempuan lain. Baik. Bila protokol salah, kita salah memberi perhatian, cobaan kita tersilap langkah, tidak memuliakan Allah dengan kita mendidik isteri kita mengikut surat Allah, maka berlaku dalam itu kepincangan menyebabkan barulah wanita-wanita yang tiada kaitan dengan diri dia mengambil alih perhatian. Di situlah yang halal isteri jadi haram, yang haram jadi halal, yang haram dinikmatkan. Itu iblis. Iblis dia buat macam tu jemaah sekalian. Dia akan buat direction, nak tengok kat luar tu jadi nikmat, yang haram jadi tawar.
Hati-hati. Ini pula berlaku. Jadi panjanglah cerita dia, fitnah tu. Jadi disimpulkan, cobaan untuk kita dengan nikmat yang Allah berikan wanita ni, nikmat. Wanita itu nikmat, tapi dengan nikmat kita mampu taat. Jangan salah faham dengan wanita yang ramai kat luar tu dulu. Wanita yang Allah akan halalkan nanti menjadi isteri kita, itu satu nikmat bagi seorang lelaki. Apabila nikmat bagi seorang lelaki itu kemudian dia amanah dan dia tak khianati nikmat itu, dia tetap untuk mengesahkan Allah, mendidik isteri dia untuk dia menjadi perhatian di sisi Allah, tidak orang kata meletakkan isteri itu sehingga tenggelam dengan perhatian dunia, lautan dunia. Maka di situlah berlakunya cobaan. Untuk menjadi isteri solehah tadi, mana soalan, Ustaz, saya nak jadi isteri solehah, macam mana isteri daka dan nak berubah jadi baik? Dia ni dia sebut macam mana nak berubah jadi baik. Sekejap sekejap. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. Baik. Bila sebut macam nak jadi baik ni, tak kisah seburuk mana pun, gelaran apa pun yang diberikan berdiri tu, nusyus ke, deraka ke, ingat satu je, Allah Maha Pengampun. Jangan nak macam nak jadi baik itu dengan meletakkan syarat kepada manusia. Kadang manusia ni yang meletakkan syarat yang pelik-pelik. Sebenarnya berurusan dengan Allah ni sangat mudah. Soalan bagus tu. Macam mana semua nak jadi seorang yang soleh buat suami. Bagus soalan. Bagus. Ini soalan yang bagus. Nak jadi soleh kan? Bagus. Baik. Jadi baik tadi. Bila kita letakkan manusia yang nak tengok kita jadi baik, habis, hancur. Sebab manusia bukannya menilai kita baik itu dengan sebaik-baiknya. Kadang manusia ni menilai dengan keburukan kita dulu untuk dibawa ke sekarang. Hati-hati. Maka jangan letakkan manusia sebagai ukuran untuk kita jadi baik. Tapi kalau berurusan dengan Allah nak kita taubatan nasuha, taubat. Khalas, jangan putus asa, jangan putus harap. Sebenarnya Allah tak nak suruh kita ni orang kata apa? Dalam bahasanya, yang nak kita suruh kata kamu kena jadi baik, kadang manusia ni dia berlebih-lebih. Seakan-akan manusia ini yang nak ambil kesempatan dia, bila jadi baik kan senang kat dia. Walhal Allah suruh kita sentiasa taubat, kembali kepada aku. Manusia ni khata', banyak buat salah. Yang jadi masalahnya tak nak balik pada Allah. Jadi kalau kita macam mana pun worst keadaan kita, isunya nak balik pada Allah tidak. Just balik, istighfar, usaha untuk tinggalkan. Buat ustaz, buat balik. Jangan give up, Allah kata. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Manusia memang akan give up dengan kita. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah putus asa untuk mengampunkan dosa kita. Tinggal lagi kita je putus asa ke tidak dengan Allah. Pegang tu. Jadi bila dah macam itu, lakukan suruhan Allah. Buat all the best. Dah. Yang past is past. Move forward. Kalau orang kata kamu dulu jahat, kamu begitu begini dulu, tak apa. Comparison dengan jahat
dan baik tak apa. Yang jadi masalah comparison baik jadi jahat. Kamu dulu baik, sekarang jahat. Tu bahaya. Kamu dulu elok, saya cakap beralih, lembut. Tahu abang nak kahwin, jahat perangai kamu. Tu bahaya. Trigger. Kamu dulu jahat. Ya Rab. Pantang abang sebut nak kahwin, dia kokak je. Dia kokak, gigit. Nak dikapak kan dia. Tapi sekarang kamu ni, elok, tenang bila abang nak cakap macam ni. Alhamdulillah abang, banyak saka saya dah balik ke tempat asal lah. Dulu yelah, banyak belaan. Sekarang ni, saka-saka dah balik ke sangka ni lah. Baik. Tu je. Baik, tadi soalan penutup. Macam nak jadi solehah? Ceritanya panjang. Panjang ni sebab apa? Solehah ni sepanjang hayat kan. Dia bukannya 8 one night punya cerita lah. Tapi kita tengok hadis Nabi SAW. Mafhum hadis. Antara ciri solehah ni, suami tengok muka sejuk hati. Sejuk. Kitanya, perangai kita ni, saya ringkaskan lah. Tak banyak perangai lah. Tak mengada-ngada. Mengada-ngada ni apa? Mengada-ngada ni benda boleh settle dia panjang-panjangkan. Benda kecil dibesar-besarkan. Banyak main perasaan. Jadi jangan mainkan perasaan. Jangan terkesan dengan keadaan. Jangan dibeli dengan kebendaan. Letak diri pada nilai yang setinggi-tingginya. Yang ini sebaik-baik perhiasan. Kan? Jadi taat ni pada isteri dengan suami dengan mak. Okay. Bila bicara soal taat ni, dia adalah perbincangan yang melibatkan kerelaan. Kita tak boleh dalam hati kita ada sejebih pun sikit macam tak puas hati. Kita nak taat dengan Allah, kita tak boleh tak ada istilah tak puas hati dengan Allah, tak boleh. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan isteri. Suami tak boleh tak puas hati dengan mak, taat. Mak panggil kita, orang ada isteri lagi, dia kan ada anak lagi, mak pula panggil, dia tak boleh. Walaupun dia tak cakap, lintas hati Allah dengar. Sama dengan isteri, tahu penat buat kerja rumah, buat itu, buat ini, macam-macam lah. Bila suami suruh, dengan perangai suami, jangan ada dalam hati perkara yang kita macam tak setuju dengan situasi itu, walaupun perkara itu tidak bagus perangai suami, tapi kita nampak Allah. Kerana kita yakin, kita nak Allah nilai kita, maka kita ridha ataupun release, kita accept dengan take it easy lah, bahasa punya take it easy lah. Dunia ini laibun wallahun, senda gurau, mainan dan senda gurau. Jadi take it easy. Take it easy. Jangan make it so serious. So serious ni macam kita struggle dengan dunia ni. Jadi sedangkan litaskunu ilaiha, adalah untuk bersenang-senang kan. Jadi itulah solehah itu, kalau tengok pada hadis tu, menyenangkan. Kita jadi wanita yang menyenangkan, tidak menyerabutkan, relax. Okey, kita akan sambung lagi, menarik. Bila kita cerita tentang rumah tangga ni, bagus. Iblis tak suka. Iblis nak rumah tangga biar kelang kelibut. Payah mau didati tu ustaz. Mungkin ni mulut boleh, hati belum tentu. Tapi kalau tidak dididik, teruk lagi. Nak tak nak memang kita kena didik. Nak tak nak memang kena didik. Tapi satu perkara panjang lagi cerita dia, panjang lagi. Dia ni, berhati ni, dia akan bertembung dengan nafsu kan. Satu benda je, satu perkara. Kita banyak berlembut dengan diri. Berlembut, bagi muka. Menyebabkan nafsu naik kepala. Kita kena bertegas. Dah sampai masanya untuk kita bertegas. Nafsu ni perlu didikan dengan tegas. Tegas dengan diri kita. Jangan tunggu orang bertegas dengan kita. Kita kena bertegas. Aku tak boleh macam ni.
Aku tahu ini perasaan. Duk lembik, duk rasa ya tak ya. No. Tegas. Ramadan nak tiba. Ramadan membakar api. Api itu dinisbahkan dengan bakaran. Bakar ni suhu dia tinggi kan. Panas. Panas ni kalau kita terjemah pada bertegas biar bertempat. Dah pastilah bertegas. Dia kena faham bila saya sebut tegas, sudah pasti bertempat. Yang tak bertempat berkeras. Okey. Kalau ikut sebab tu pengajar hakikat kehidupan ni dia akan reveal banyak term. Saya nantilah saya dah kumpulkan term-term yang memang saya tulis banyak. Sebab kita kaji dengan sifat Nabi. Sifat Nabi. Bila sifat Nabi memang tak boleh nak tipu lah. Kita tak ada memang beragak-agak nak kena tegas kita guna perkataan tepat dah. Tegas sudah pasti bertempat. Keras yang tidak bertempat. Ustaz berkenaan diri Islam suka berdebat. Ada je jawapan. Kita sambung sesi kita malam besok, insya-Allah, dengan soalan begini. 11.30 kita jumpa besok. Okey, insya-Allah. Dia berdebat ni. Pertama kita tengok dulu faktor dia. Itulah kata panjang tu. Faktor dia. Kenapa dia suka berdebat? Okey. Satu. Keduanya, macam mana nak tangani orang suka berdebat? Okey. Keras biasanya patah. Tapi itu yang biasa kita faham. Kadang-kadang kita tak faham makna tegas. Kita lebih faham makna keras. Sebenarnya ramai orang berkeras, tidak bertegas. Buat keras kepala. Isteri tu nampak macam lembut kan? Keras ni tidak semestinya pada benda yang solid. Keras ni dia degil. Bahasa mudah degil. Buat mengajuk dia degil. Faham? Keras ni alias degil. Tu saya cakap. Okey? Dan orang tak sedar, keras ke tegas, dia tak boleh nak beza. Tak boleh beza. Kita ingat tegas, tak. Dan tegas tu lembut je, tapi tegas. Kadang-kadang nampak lembut, rupanya keras. Biasanya banyak keras daripada tegas. Kalau tegas, selesai masalah. Ni kerana tak bertegas lah, banyak masalah. Tapi sebab apa tak bertegas? Sebab tak tahu nak tegas tu apa. Dan tegas ni biasanya akan dapat setelah dah siap dibentuk. Dia bukan buat-buat. Orang yang tegas adalah orang yang telah melalui proses pembentukan. Dan kita akan bincang. Dia panggil firm. Tahu, tegas ni maksudnya firm. Maksudnya dia ada prinsip. Dia dah ada clear vision. Dia firm. Dia very firm. Itu maksud tegas. Dia tak ada bila dengan anak dia, ni mak ni yang mak kalah ni kalau anak ni. Kalau ni lah itu dia nampak dia akan jadi keras tau. Sebab ini satu benda yang unik mas sekalian. Nanti biasa saya sambung lah. Keras ni dia biasa suka berlembut. Sebab dia dah keras. Jadi jangan kasar-kasar, jangan tegas. Dia tak suka. Dia suka orang belai dia. Sebab tangan dia dah keras. Biasa yang keras ni, dia suka sangat macam romanticism. Dia suka sangat. Bukan tak boleh romantik tapi dia suka sangat. Dia sukanya halus-halus, cakap je slow je. Sebenarnya, rupanya, dia dah keras. Baik keras ni, tanpa sedar, rupanya sebab dosa. Keras. Hati dia keras. Dan Quran ada. Al-Hadid ada. Al-Hadid ada. Keras. Dia tak sedar hati dia keras. Oh ya Allah, bahaya. Besoklah kita sambung dengan isu debat tadi. Wallahualam. Mohon ampun maaf pada saya terkekurangan. Terkata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakat. InsyaAllah. Moga Allah rahmati kita semua.
Kita berjumpa lagi pada seri akan datang. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Inna al-insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.